Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif Zaki di dalam daurah hadis kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Pada kali ini kita membicarakan sebuah hadis yang berkaitan dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita di dunia ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang masyhur, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iaitulah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang merupakan juga sahabat Nabi dan juga anak kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkatalah yang disebutkan dalam hadis ini, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibihi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, lalu ia bersabda. Jadi cuba bayangkan, Nabi pegang bahu Ibnu Umar, kemudian Nabi SAW pun telah berkata dan bersabda, hendaklah engkau berada di dunia seolah-olah engkau adalah orang yang berdagang ataupun orang-orang yang disebutkan datang ke satu tempat untuk berniaga. Kemudian ataupun orang yang sedang melalui di jalan, atau yang kita sebut dengan kata istilahnya sebagai pengembara. Jadi baginda Nabi SAW menyatakan dua ciri-ciri sebagai seorang yang hidup di muka bumi Allah Ta'ala yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman, iaitu seperti yang disebutkan ka'annaka gharib, iaitu orang yang bukan datang dari tempat ini, datang dari tempat yang lain, yang datang sementara untuk berdagang atau untuk ada urusan dan sebagainya, au abiru sabil, ataupun yang kedua, iaitulah seperti orang yang mengembara yang hanya meninggal saja, yang kemudian akan meneruskan perjalanannya. Maka disebutkan dalam hadis ini merupakan hadis daripada riwayat Imam Bukhari rahimallahu taala. Maka kita lihat sama-sama apa pelajaran daripada hadis ini. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kita lihat bagaimana Ibnu Umar menjelaskan cara tarbiyah Nabi SAW. Ini penting juga sebagai satu pelajaran daripada hadis ni, iaitu Nabi menggunakan kontak. Nabi memegang bahu Ibnu Umar. Yang kita tahu Sayyidina Ibnu Umar merupakan seorang daripada kalangan sahabat yang masih kecil pada saat-saat Nabi SAW masih hidup. Ketika itu dia masih lagi dalam usia yang kecil. Jadi Nabi seakan-akan memujuk Ibnu Umar untuk mendengar satu nasihat yang sangat penting. Maka kalau kita selepas ni jumpa anak-anak kita atau jumpa seorang yang lebih muda dari kita, gunakan kaedah kontak ini. Yang pastinya bila Nabi pegang bahu, Nabi juga memerhatikan dengan tepat kepada orang yang sedang berbicara. Inilah kaedah interaksi yang sangat-sangat hebat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berkata-kata dengan seseorang, kita melakukan kontak dan kita melihat kepada matanya atau dirinya saat kita menyampaikan nasihat kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu memberi nasihat yang sangat berkesan. Yang sudah pastinya kita lihat Abdullah ibn Umar di antara sahabat yang sangat-sangat mencontohi Nabi SAW, yang terkesan dengan tarbiyah Rasulullah SAW. Baik, pesanan Nabi SAW kepada kita tentang kehidupan kita di dunia. Kerana apa Nabi sebut kita ini sebagai seorang yang berdagang atau orang yang mengembara sahaja? Kerana kehidupan dunia kita ini hanyalah sementara saja, dan pada tiba saatnya kita akan meninggal dunia, meninggalkan kehidupan kita di dunia yang sekejap dan sementara ini, kita menuju kepada alam barzakh, dan kemudian kita akan dibangkitkan dalam kehidupan yang hakiki di yaumul akhirah nanti. Maka bila ada orang cakap enjoy sebab hidup hanya sekali, sebenarnya itu adalah pernyataan yang salah. Sebenarnya hidup dua kali. Pertama, hidup yang sementara. Kedua, hidup yang kekal selama-lamanya di akhirat. Tetapi yang sekali itu hanyalah yang disebutkan dengan kematian kita. Mati hanya sekali. Sebab itulah kita kena berusaha kepada kehidupan yang hakiki, kerana kehidupan hakiki di akhirat itu bergantung kepada kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab demikian, Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita umat Rasulullah supaya kita menjadi seakan-akan seorang pedagang, iaitu yang datang meninggalkan kampung halamannya,
untuk berniaga, untuk berjual beli di sebuah tempat yang jauh. Maka sudah pastilah seorang pedagang dia tidak mahu tinggal di tempat itu, tetapi dia meninggalkan kampung halamannya ya untuk mencari rezeki. Maka dengan itu, setelah dia menyelesaikan perniagaannya, dia akan pulang kembali ke kampung halamannya. Maka Nabi SAW yang pertamanya mengajar kita untuk merindui akhirat kita, iaitulah kampung halaman kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan rindu kepada syurga Allah Taala, iaitulah tempat kembalinya orang-orang beriman. Maka dengan itu kita sentiasa berwaspada dalam kehidupan kita, supaya menjaga setiap perkataan, perbuatan dan diri kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, dan melakukan persiapan untuk perjalanan kita kembali ke kampung halaman kita. Maka kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada syurga Allah Subhanahu Ta'ala seharusnya terbit dalam jiwa kita, dan kita perlu didik ia dengan kita banyakkan mempelajari ilmu agama, membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala berkaitan dengan syurga dan sebagainya. Banyak riwayat menyatakan sahabat-sahabat Nabi bila dibacakan ayat-ayat tentang syurga, bahkan ketika mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat tentang syurganya, ya, maka syurga Allah SWT yang telah pun Allah sediakan bagi orang beriman menyebabkan mereka mengalirkan air mata, merasa terharu dengan apa yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang sabar, orang-orang beriman yang tekun di dalam mentaati Allah Ta'ala saat kehidupan di dunia. Keduanya, disebutkan bahawa kita mesti berfikiran ketika hidup di dunia ini sebagai seorang pengembara, iaitu yang sedang berjalan daripada tempat asal kita dan kemudian kita menuju ke sebuah tempat lagi yang merupakan tujuan kita. Inilah perjalanan hidup kita. Daripada rahim ibu kita, kita dilahirkan, kemudian kita dibesarkan, kita menjadi dewasa pada hari ini, dan kemudian kita akan sampai kepada umur tertentu, dan kemudian kita akan meninggalkan kehidupan kita di dunia ini dan akan meneruskan perjalanan lagi yang begitu jauh menuju kepada hari akhirat yang pasti. Maka hidup kita di dunia ini sebenarnya seakan-akan menumpang sahaja di bawah teduhan satu pohon, yang mana di situ seorang pengembara akan duduk dan berehat sahaja. Mungkin terlelap seketika, mungkin menghabiskan sedikit dari makanannya, mungkin berehat buat sementara waktu. Maka setelah rehat yang sekejap itu, sudah pasti pengembara tak akan terus tinggal di situ, di bawah pohon, di tengah perjalanannya, tetapi mestilah dia akan meneruskan perjalanan sampai ke akhirat nanti, yang merupakan perjalanan yang jauh. Oleh hal demikian, pengembara mesti memiliki satu sifat kebijaksanaan, iaitu saat dia duduk bertandang buat sementara waktu, dia menyediakan bekalannya. Hari ini kita tak adalah mengembara macam tu. Kita mungkin bermusafir menggunakan kenderaan kita sampai ke R&R, rehat dan rawat di tepi highway. Apa yang biasa kita buat? Kita akan makan, kita akan solat, kita akan berehat sekejap. Tetapi adakah kita akan duduk di situ selama 2-3 hari, 2-3 bulan atau mungkin 2-3 tahun? Mustahil. Sebab itu hanya tempat rehat sahaja. Itulah keadaan dunia kita, yang mana tempat untuk kita mencari bekalan sebelum perjalanan yang lebih jauh lagi, iaitu di alam barzakh, di yaumul mahsyar, di titian sirat, sampai kita menuju kepada destinasi kita, iaitu syurga Allah SWT. Sebab tu Nabi suruh kita berfikiran seperti pengembara, iaitu buatlah bekalan ketika berada kamu di tempat rehat dan rawat ini, iaitu di dunia ini. Maka berehatlah kita, beribadahlah kita, beriadahlah kita, buatlah amal kebaikan, jauhi perbuatan mungkar, lakukan, nikmati dunia ini tetapi mengikut landasan dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadilah hamba Allah Ta'ala yang sentiasa menjaga ketaatan padanya. Kita sentiasa jaga solat kita, dan menjaga solat kita dalam masa yang sama kita menjaga ketaatan Allah, kewajipan yang lain sebagai anak, kita taati ibu ayah kita. Sebagai seorang di dalam organisasi, kita berlaku adil, ya, sebagai ketua organisasi kita berlaku adil, sebagai ahli dalam organisasi kita jujur dan kita sentiasa amanah. Maka perjalanan kita ini kita sedang membuat bekalan dengan kita melakukan sifat-sifat mahmudah dan melakukan perkara-perkara kebaikan dan amalan soleh, mencari peluang untuk menuntut ilmu, spare sedikit masa dalam kehidupan kita untuk menuntut ilmu Al-Quran, ilmu agama kita. Selain daripada pekerjaan kita yang sibuk, carilah peluang untuk berada di rumah Allah Ta'ala, untuk kita menenangkan diri, berzikrullah,
dan juga menuntut ilmu menjadi bekalan ia dalam perjalanan kita saat di dunia dan sampailah ke akhirat nanti. Maka beruntunglah mereka yang melakukan persiapan pada saat rehat dan rawat di dunia ini. Tetapi alangkah meruginya kalau manusia yang berada di dunia yang sekejap, yang sementara ini, mereka mensia-siakan waktu itu sehingga terlepas daripada melakukan ataupun mengambil bekalan dalam perjalanan yang jauh. Maka dalam perjalanan yang jauh nanti mereka akan berasa menyesal sepanjang perjalanan itu. Belum lagi tiba ke destinasinya, mereka sudah pun merasakan kepenatan, kelelahan dan berada di dalam keadaan penyiksaan. Inilah yang digambarkan Nabi SAW di dalam hadis ini, supaya waktu kehidupan kita, persiapan yang kita laksanakan, ia akan menjadi bekal dalam kubur kita. Sebagai contoh, kita membacakan setiap hari sebelum tidur kita surah Al-Mulk. Mudah-mudahan seperti yang dinyatakan Nabi SAW, surah itu akan menjadi pelindung kita di dalam kubur. Kita bacakan Al-Quran dalam kehidupan kita dalam masa-masa kelapangan kita. Kita mengkaji makna-maknanya, kita mendalaminya dan dapat kita amalkan ayat Allah Ta'ala. Maka Quran itu, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'til yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi SAW, kerana Quran itu akan menjadi syafaat, pembantu kamu ya pada saat hari kiamah. Hatta dalam kubur lagi Quran akan menjadi peneman kita. Maka saat hidup kita, sedikit dari rezeki yang telah Allah kurniakan kepada kita, ambillah sebahagiannya, sedikit daripadanya, untuk kita sedekahkan di jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu sedekah kita akan menjadi paling berpanjangan sehingga kita selamat perjalanan kita, dan itulah bekalan kita menuju kepada matlamat ataupun menuju kepada tempat yang kita akan pergi, iaitulah di yaumul akhirah, di dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.